Dan barang siapa yang membunuh atau barang siapa yang berjaya membunuh Ali, maka pahalanya adalah sebesar orang yang mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya nak sambung generasi Khalifah Ar-Rashidin yang keempat, yang terakhir sekali yang saya akan kongsikan pada hari ini, iaitu di antara sahabat Nabi yang terbaik, yang nombor 4. Yang pertama sekali Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar Al-Khattab, yang ketiga Sayyidina Osman Ibn Affan, dan yang keempat adalah sepupu Nabi dan menantu kepada Nabi SAW yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi dilantik menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul pada hari Isnin, dan pada hari Selasa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pada hari Selasa aku beriman kepada Nabi SAW, itu aku masuk Islam. Maknanya Nabi hari Isnin dia dilantik menjadi Rasul, dilantik menjadi Nabi, dan hari Selasanya pula esokkan hari Sayyidina Ali masuk Islam. Dekat sini kita boleh tengok bagaimana Sayyidina Ali ni di antara sahabat Nabi yang terawal masuk Islam. Dan para ulama pun berkhilaf, berbeza pendapat antara tiga orang, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali. Siapakah di antara tiga orang ni yang terawal masuk Islam? Ada pendapat yang mengatakan yang pertama sekali yang terawal masuk Islam adalah isteri kepada Nabi SAW, iaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, dan yang kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ketika mana peristiwa hijrah Nabi SAW, Sayyidina Ali ni diminta oleh Nabi SAW untuk stay di Mekah dulu. Jangan ikut Nabi lagi, masih stay di Mekah, kerana Nabi nak minta bantuan Sayyidina Ali untuk agihkan harta-harta orang yang meminta Nabi untuk pegang harta mereka. Masyarakat Mekah pada masa tu, walaupun mereka ni membenci Nabi, walaupun mereka ni tak suka dengan Nabi, tak berkenan dengan Nabi, tetapi mereka ni masih lagi mempercayai Nabi dengan mereka memberi Nabi harta untuk Nabi simpan harta mereka. Kerana mereka ni sesama masyarakat Mekah, mereka tak percaya. Isteri tak percaya kepada suami, suami tak percaya kepada isteri, ibu bapa tak percaya kepada anak, dan anak pada ketika itu tak percaya kepada ibu bapa mereka. Kerana saling di antara mereka ni saling sonlap lah, orang kata saling sonlap, saling scam lah di antara mereka. Disebabkan itu mereka ni beri kepada Nabi untuk Nabi simpan harta mereka. Jadi disebabkan itu Nabi ni tak sempat nak agihkan harta-harta kepada mereka yang memberi Nabi pegang amanah tu. Jadi Nabi minta kepada Sayyidina Ali untuk bantu Nabi untuk agihkan harta ni kepada masyarakat Mekah pada masa tu. Dan ketika mana dalam peperangan Khandaq, kalau peperangan Khandaq ni saya ada cerita dalam video yang sebelum ni, iaitu peperangan yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Strategi perang tu dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Boleh tengok dalam video sebelum ni. Jadi ketika itu dalam peperangan Khandaq, kan peperangan Khandaq ni dia menggali parit yang sangat luas, yang sangat dalam. Jadi bila tentera kafir yang datang untuk menyerang Madinah, seorang demi seorang cuba usaha untuk menjemerangi parit yang dibuat oleh tentera-tentera Islam pada masa tu, dan hampir kesemuanya tak boleh. Bila seorang volunteer nak menyeberangi tak boleh, seorang lagi tak boleh. Orang ni sampai satu manusia ni yang bernama Amru Ibn Ud, dia ni adalah seorang yang berani, seorang yang hebat dalam tentera-tentera kafir pada ketika itu, di antara yang hebat lah pada ketika itu. Dan dia ni lah satu-satunya orang kafir yang berjaya menyeberangi atau melintasi parit yang sangat luas, yang sangat dalam. Jadi bila dia berjaya melintasi parit yang luas sangat dalam tu, maka dia ni berhadapan dengan ribuan, ratusan sahabat Nabi pada ketika itu. Kerana orang Islam ni dah ready nak berperang dah. Cuma tunggu tentera-tentera kafir yang cuba nak lintasi parit yang dibuat oleh tentera-tentera Islam. Bila Amru Ibn Ud ni berada di hadapan orang Islam, berada di hadapan semua para sahabat Nabi SAW, maka dia ni jenis tak takut, dia ni jenis berani, dia ni jenis yang samsing lah, ataupun abang long kawasan lah orang kata. Jadi dia ni bila dia berhadapan dengan para sahabat, dia ni mencabar para sahabat, siapa di antara kamu nak berlawan aku satu sama satu? Maka semua para sahabat ni terdiam. Cuma seorang sahaja yang menyahut cabaran dia. Siapa tu? Dialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata, aku nak cabar kau. Maka bila Amru Ibn Ud ni tengok Sayyidina Ali yang masih lagi muda, apa kata Amru Ibn Ud? Aku tak nak membunuh engkau, wahai Ali, kerana aku dengan ayah engkau pernah berkawan dulu. Maka Sayyidina Ali ni tetap dengan pendirian dia, yang dia ni nak berlawan Amru Ibn Ud, nak menyahut cabaran dia. Kata Sayyidina Ali, walaupun kau tak nak bunuh aku nak bunuh engkau. Walaupun di usia muda, berani nak berhadapan dengan musuh.
walau di usia muda berani nak melawan Amr ibn Ud. Maka Nabi memberi Saidina Ali pedangnya, iaitu pedang yang dinamakan Zulfikar. Maka bila Saidina Ali dengan Amr ibn Ud ni melawan, maka akhir sekali Amr ibn Ud ni mati. Dan diriwayatkan, ada riwayat yang mengatakan sehinggakan Saidina Ali ni dapat membelah dua badan Amr ibn Ud, sampai membelah dua. Nak kata hebat tak hebat Saidina Ali karamallahu wajhah. Dan ketika mana Saidina Ali ni menjadi khalifah, itu khalifah yang keempat, dan suatu hari ketika mana Saidina Ali ni dah pun menjawat jawatan sebagai khalifah yang keempat, suatu pagi Saidina Ali ni tengah solat subuh, maka Saidina Ali ni didatangkan oleh seorang lelaki yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Jangan kita tukar pula dengan Abdul Rahman bin Auf, itu sahabat Nabi yang kaya. Ini Abdul Rahman bin Muljam, di antara orang yang benci kepada Saidina Ali karamallahu wajhah. Abdul Rahman bin Muljam ni pada zaman Saidina Umar Al-Khattab ni merupakan seorang yang guru Quran lah orang kata, ataupun Saidina Umar ni pernah menghantar Abdul Rahman bin Muljam ni ke Mesir untuk mengajar Al-Quran masyarakat Mesir pada masa itu. Tetapi lelaki ni Abdul Rahman bin Muljam ni, dia ni kekurangan dari sudut ilmu agama, sehingga kan dia ni mudah terpengaruh, mudah percaya dengan geng-geng Khawarij, sehingga kan Abdul Rahman ni mengisytiharkan, memberitahu orang ramai yang dia ni sebahagian daripada geng-geng Khawarij. Dia masuk puak-puak Khawarij, dan puak-puak Khawarij ni majoritinya mereka ni adalah orang yang jahil dalam agama. Sampaikan geng-geng Khawarij berpendapat yang Saidina Ali ni adalah orang yang bersalah. Kalau kita fikir, Saidina Ali ni merupakan sahabat Nabi yang dapat jaminan daripada Nabi ahli syurga. 10 orang yang dapat masuk syurga, salah seorang Saidina Ali, yang ketika mana Saidina Ali masih lagi hidup dah dijamin oleh Nabi, iaitu Ali engkau masuk syurga. Tetapi geng-geng Khawarij ni belum tentu lagi, belum tentu syurga, belum tentu lagi neraka. Tetapi masih lagi mereka ni berani nak mengatakan Saidina Ali ni adalah seorang yang bersalah, dan mereka kata sehinggakan kesalahan Saidina Ali ni perlu dihukum bunuh, dan barang siapa yang membunuh atau barang siapa yang berjaya membunuh Ali, maka pahalanya adalah sebesar orang yang mati syahid. Kita boleh tengok betapa tak logiknya, betapa mengarutnya pemikiran yang dibawa oleh geng Khawarij. Dan diringkaskan cerita, Abdul Rahman bin Muljam ni, dia ni volunteer, dia nak volunteerkan diri nak pergi bunuh Saidina Ali. Maka diringkaskan cerita, maka Saidina Ali pun terbunuh di tangan Abdul Rahman bin Muljam. Jadi itu sahaja pengungsian saya untuk kali ini. Semoga pengungsian berkaitan dengan Saidina Ali karamallahu wajhah dapat manfaat, dan kita dapat sikit sebanyak pengajaran daripada kisah Saidina Ali karamallahu wajhah. Jangan mudah percaya orang kalau kita ni belum lagi selidik apa berita yang kita dapat. Dan terima kasih kepada semua yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.